Selamat bertemu kembali di dalam video cikgu, dan untuk video kali ini kita akan mempelajari cara-cara ataupun kaedah untuk kita menghasilkan graf garisan gabungan. Tapi sebelum kita mula, mari kita lihat apa yang kita akan pelajari di dalam topik ini. Mari kita mulakan. Kemahiran Geografi bab 1 topik graf garisan berganda, terdapat 3 perkara yang kita akan lihat nanti. Yang pertama ialah ciri-ciri yang terdapat di dalam graf garisan berganda. Yang kedua nanti kita akan lihat jadual yang lengkap untuk kita menghasilkan graf garisan berganda tersebut. Berdasarkan jadual itu nanti kita akan lihat bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah untuk kita menghasilkan graf garisan berganda. Jadi apa tunggu lagi? Mari kita mulakan. Berdasarkan paparan ini adalah merupakan bentuk graf bar berganda. Jadi kalau kita lihat di dalam paparan ini, graf bar berganda bukan hanya satu tetapi lebih daripada garisan yang digunakan untuk mempersembahkan maklumat-maklumat yang berbeza. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam jadual nanti akan diplotkan di dalam graf ini dan disambungkan menggunakan garisan-garisan yang berbeza. Garisan yang berbeza itu nanti akan ditunjukkan di dalam petunjuk, di mana di dalam petunjuk itu nanti akan diberikan nama-nama pada garisan tersebut untuk memudahkan kita membaca garisan-garisan tersebut. Jadi ini adalah merupakan ciri-ciri yang terdapat di dalam graf bar berganda. Yang pertama, kita mesti letak tajuk untuk menunjukkan apakah maklumat yang kita ingin sampaikan. Yang kedua, kita ada petunjuk tadi, dan yang ketiga plot garisan. Yang keempat dan kelima ialah paksi menegak dan juga mendata, dan akhir sekali kita akan letakkan skalanya. Jadi ini adalah satu bentuk graf bar berganda yang lengkap dengan ciri-ciri yang dikehendaki. Jadi selepas ini kita akan lihat jadual yang kita akan gunakan untuk menghasilkan graf garisan berganda ini. Mari kita lihat. Baiklah, ini adalah jadual yang kita akan gunakan nanti untuk menghasilkan graf garisan berganda, di mana tajuk jadual ini ialah suhu bulanan di bandar A, B dan C. Jadi bandar A, B dan C ini suhu dia diukur daripada bulan Januari sehingga bulan Disember, di mana kalau kita lihat angka-angkanya, angka tertinggi di dalam jadual ini ialah 28, dan angka suhu yang terendah ialah bulan Disember, iaitu 4 darjah Celsius. Kalau kita lihat bandar A, 4 darjah Celsiusnya jatuh pada bulan Disember, manakala 28 darjah Celsius pula dialami oleh bandar C. Jadi berdasarkan angka-angka yang tertinggi dan terendah ini, kita kena tentukan skala dia dahulu untuk membuat ataupun menghasilkan satu graf garisan berganda. Jadi kalau kita lihat di sini angka 4 dan 28 ini, skala yang kita akan gunakan nanti ialah 1 cm mewakili 2 darjah Celsius. Okay, kita tulis di sini. Okay, 1 cm mewakili 2 darjah Celsius. Okay, kita baiki ini dulu. Cm mewakili 2 darjah Celsius. Jadi berdasarkan skala ini nanti, selepas ini kita akan lukis satu graf garisan berganda yang lengkap dengan ciri-ciri yang kita lihat pada awal tadi. Jadi mari kita mula melukis graf. Berdasarkan jadual dan juga skala yang kita telah tentukan tadi, sekarang kita akan mula untuk melukis graf garisan berganda. Jadi untuk memulakan melukis graf garisan berganda ini, kita kena mulakan dengan tajuknya dahulu. Jadi tajuk untuk graf garisan berganda ini tadi ialah suhu bulanan di bandar A, B dan C. Jadi sekarang kita akan tuliskan tajuknya di atas graf ini. Oke, ini adalah tajuk kita. So sekarang untuk yang kedua pula, kita akan sediakan tapaknya, yaitu dengan melukis paksi X dan juga paksi Y, yaitu paksi menegak dan juga paksi mendata.
Ya, kita letakkan anak panah di paksi menegak dan juga mendatar. Jadi sekarang kita bahagikan paksi menegak ini kepada beberapa bahagian dengan ukurannya 1 cm, dan 1 cm ini kita boleh dapatkan daripada skala. Sebab skala yang kita bentukkan tadi ialah 1 cm akan mewakili 2 darjah Celsius. Jadi kita bahagikan. Baiklah, sekarang kita sudah bahagikan paksi menegak ini kepada beberapa bahagian untuk kita letakkan nombor-nombor darjah Celsius ataupun suhu tadi. Jadi untuk peringatan supaya kita tidak lupa, kita letakkan label untuk paksi menegak dan juga paksi mendatar. Paksi menegak ini kita letakkan suhu. Ya, suhu dengan darjah Celsius. Dan juga paksi mendatar ini pula kita letakkan bulan. Okay, bulan sebab kita akan letakkan bulan Januari sehingga Disember di kawasan garisan mendatar. Boleh juga di tepi ataupun boleh juga di bawah. Jadi di bahagian paksi menegak ini kita akan lengkapkan dengan nombor-nombor tadi, iaitu nombor yang berdasarkan skala tadi. 1 cm mewakili 2 darjah Celsius, dan kita mulakan dengan angka 2. Kita letakkan kosong di bawahnya, diikuti dengan 2. Jadi angka yang terakhir ialah 28, sebab di dalam jadual tadi kita lihat angka yang paling tinggi ialah 28 darjah Celsius. Dan sekarang kita bahagikan di bawah ini daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Okay, January, February, March sampai Disember. Dan yang ini kita letakkan singkatan untuk bulan. Okay, January, February, March sehingga Disember. Dan barulah kita akan plotkan garisan, plotkan titik-titik mengikut nombor-nombor yang terdapat di dalam jadual tadi. Kita akan mulakan nanti dengan bandar A dahulu. Baiklah, kita mulakan dengan bandar A, di mana kalau kita lihat bandar A pada bulan Januari-nya dia mencatatkan 5 darjah Celsius, Februari 7, March 10, dan Mei-nya pula ialah 15, Jun 17, Julai 18, Ogos 16, September 12, Oktober 10, November 6, maka di bulan Disember pula jatuh kepada 4 darjah Celsius. Jadi angka-angka itu tadi nanti kita akan tandakan di sini. Oke, mari kita mulakan. Baik, untuk angka 5 kita boleh lihat di sini. Ini adalah gandaan 2, 2, 4, 6. Jadi 5 adalah di antara 4 dan 6. Oke, begitu juga dengan angka 7. Angka 7 di tengah-tengah antara 6 dan 8. Baiklah, kita sudah selesai plotkan setiap titik ini dengan mewakili ataupun berdasarkan jadual tadi. Jadi setiap titik ini nanti kita akan sambungkan dengan garisan dengan menggunakan pembaris ini. Selesai sudah untuk bandar A. Sekarang kita akan beralih kepada bandar B dengan bermula daripada bulan Januari 10 darjah Celsius, manakala bulan Disembernya pula ialah 8 darjah Celsius. Kita ikut jadual ini dan angka-angkanya daripada bulan Januari sampai Disember. Kita mulakan dengan angka 10 darjah Celsius.
Baiklah, ini adalah banar B. Sekarang kita akan sambungkan dengan garisan yang berbeza. Itu yang tadi kalau banar E kita sambungkan dengan titik yang lurus. Titik yang lurus atau garisan yang lurus, maaf. Sekarang untuk banar B pula kita gunakan garisan putus-putus. Baiklah, ini untuk banar B. Oke, sekarang kita akan beralih kepada banar C pula. Di mana banar C dia akan bermula dengan Januari iaitu 27 darjah Celsius, sekata sehingga bulan April iaitu naik kepada 28 darjah Celsius, sekata sehingga bulan Julai. Bulan Julai pula sekata 27 darjah Celsius, manakala bulan Oktober juga sekata sehingga bulan Disember iaitu 26 darjah Celsius. Oke, sudah. Dan sekarang kita akan sambung dan carikan satu garisan yang berlainan supaya bentuk-bentuk garisan ini lain daripada yang lain. Kita sudah siap untuk plotkan garisan-garisan, graf garisan berganda tadi. So, sekarang untuk membezakan antara titik-titik ini, kita kena wujudkan satu petunjuk supaya kita boleh letakkan yang mana satu banar A, yang mana satu banar B, dan yang mana satu banar C. Sekarang kita akan buat petunjuk. Kita siapkan untuk petunjuk untuk banar A, B, dan C. Sekarang kita letakkan garisan yang kita telah gunakan tadi. Untuk banar A, kita gunakan garisan lurus. Banar B, kita gunakan garisan putus-putus. Dan banar C pula kita gunakan garisan dan titik. Baiklah, ini adalah graf garisan berganda kita. Dan kita lengkapkan dengan satu skala di bahagian bawah. Jadi kita sudah siapkan satu graf garisan berganda yang lengkap. Ini adalah graf garisan berganda kita, hasil daripada jadual yang kita sudah lihat tadi. Selesai sudah berkenaan dengan pembelajaran graf garisan berganda. Jadi kita lihat balik apa yang kita belajar tadi. Yang pertama ialah kita melihat ciri-ciri yang terdapat di dalam graf garisan berganda. Yang kedua pula kita sudah lihat jadual yang kita gunakan untuk menghasilkan graf garisan berganda, dan seterusnya kita menghasilkan ataupun mewujudkan skala yang sesuai untuk kita melukis graf garisan berganda. Dan yang ketiga tadi kita sudah cuba untuk menghasilkan satu graf garisan berganda dengan menggunakan jadual yang telah disediakan dan juga skala yang kita telah wujudkan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.